guys, Assalamualaikum. It's me Nina and welcome back to Nina Story. Korang pernah tak dengar kisah rumah seram di Amityville, New York, Amerika? Rumah ni dikatakan antara top 10 jugalah paling puaka dekat sana tau. Kisah pasal rumah ni juga telah diadaptasi menjadi sebuah filem yang bertajuk The Amityville Horror. Rumah tadi dikatakan berpuaka apabila penghuni rumah tadi telah bunuh keseluruhan ahli keluarganya pada tahun 1974. Dibuat macam tu sebabnya dia terdengar bisikan roh di telinga dia. Lepas tu kan ramai yang percaya asalnya rumah tadi tu dimiliki oleh seorang pengamal ilmu hitam sekitar tahun 1920-an dulu. Tapi kan cerita pada kali ni Nina bukan nak cerita tentang keseraman rumah tadi, tapi Nina nak cerita dekat korang tentang kejadian ngeri yang pernah terjadi pada tahun 1974. Korang dapat? So without wasting any time, let's get started. So, pada tahun 1974 dulu, seorang lelaki telah bunuh mak dan ayah dia termasuklah 4 lagi adik-beradik dia dekat rumah puaka tadi. So, lelaki tadi tu adalah Ronald Joseph yang telah lahir pada 26 September tahun 1951. So, Ronald ni sebenarnya adalah anak sulung kepada Ronald Senior dan juga Louis, dan dia ada 4 lagi adik-beradik. Biasanya dalam keluarga kita ni, kita ada gelaran masing-masing kan. Contohnya macam Along lah, Angah lah, tapi kadang-kadang nama dia Faizal, panggilnya Roy, macam itulah. Jadi Ronald ni ada nama gelaran dia dalam keluarganya yang mana dia dipanggil sebagai Butch. Keluarga diorang ni digambarkan sebagai sebuah keluarga yang datang daripada golongan pertengahan, dan hidup keluarga diorang ni sangat, diorang kata apa, selesa dan mewah. Ayah Ronald bekerja dengan bapa mertua dia iaitu sebagai penjual kereta ataupun panggil apa, dealer macam tu. Kalau korang nak tahu, ayah Ronald ni kan dia ada perangai yang macam orang kata apa, tak berapa okey lah, yang mana yang dia ni adalah seorang yang sangat panas baran dan suka naik tangan. So dia selalulah pukul anak-anak dia, terutamanya Ronald. Dia memang tak suka Ronald sebabnya dia ada high expectation ke atas Ronald. Yelah, Ronald ni kan anak sulung dia, so Ronald kenalah buat sesuatu yang boleh membanggakan ayah dia. Tapi Ronald ni bukan sejenis yang pandai ambil hati ayah dia. Lepas tu dia tak capai apa yang ayah dia harap dekat dia. So that's why lah Ronald ni selalu jadi mangsa pukul, mangsa maki daripada ayah dia sendiri. Walaupun Ronald dilahirkan dalam keluarga orang kata apa, serba cukup, mewah, makan pakai semua perfect kan, tapi dia membesar dalam keadaan yang mana dia kurang mendapat kasih sayang. Masa dia kecil-kecil dulu, Ronald ni dia adalah seorang budak-budak yang badan cabi, dan dia juga seorang pemalu. Disebabkan fizikal dia yang cabi comel montel tu kan, dia selalu menjadi mangsa kutukan daripada kawan-kawan dia dekat sekolah. So bila dia dah meningkat remaja, Ronald ni mula bertukar karakter. Dia jadi seorang yang sangat agresif, tak sama macam perangai dia budak-budak dulu yang naif, yang pemalu tu. Jadi bila dia dah meningkat remaja, dia jadi seorang yang orang kata apa, cepat protes. Kalau ayah dia marah dia, Ronald ni akan menjawab. Lepas tu kalau kawan-kawan dia cari pasal dengan dia, dia akan balas. Dia dah tak tunggu diam lagi dah. Disebabkan perangai dia dah berubah, jadi dia dibawa oleh keluarga dia, iaitu oleh mak ayah dia lah, untuk berjumpa dengan doktor psikiatri. Diorang risau kok anak diorang ni ada masalah mental, sebabnya dulu kecil-kecil tak jadi macam tu pun, tapi bila dah orang kata makin besar ni, perangai dia jadi makin agresif, suka cari pasal dengan orang lain macam tu. Tapi Ronald ni memang taklah nak setuju dengan parents dia bawa dia pergi jumpa doktor. Bagi dia, dia tak perlukan apa-apa rawatan ataupun terapi sebabnya dia memang tak sakit. So apa-apa janji temu yang dibuat oleh parents dia, Ronald memang tak pernah datang. Parents dia pun pening jugalah macam mana diorang nak buat supaya Ronald ni berubah jadi orang yang normal, nak tolong anak sendiri, tapi anak sendiri pula yang tak nak. Jadi diorang pun terfikir mungkin kita ni ada kaedah ataupun cara yang lain untuk tolong Ronald ni kembali macam dulu. So apa yang diorang buat, diorang pun mulalah beli hadiah-hadiah yang mahal dan berikan kepada Ronald. Jadi mungkin dengan cara tu Ronald ni akan rasa macam dia akan dihargai lah kot. Tapi itulah sebenarnya usaha daripada parents dia sangatlah sia-sia sebabnya Ronald tak pernah berubah pun. Bila umur Ronald dah mencecah 17 tahun, dia mula terlibat dengan barang-barang yang terlarang. Bukan tu je, dia juga adalah seorang yang kuat minum, pasu pemabuk lah. Dia gunakan sebahagian daripada duit allowance dia study tu kan untuk membeli barang-barang tadi. Akhirnya dia kena tendang keluar daripada sekolah sebabnya dia cari pasal dengan students dekat situ. Ayah dia pun dah tak tahu macam mana lagi cara untuk settlekan anak dia yang seorang ni tau. Buat itu tak kena, buat ini tak kena, nak hantar pergi doktor pun dia tak nak, bagi hadiah yang mahal-mahal pun tak jadi apa juga, dah bagi hukuman pun still macam tu juga. Jadi ayah dia pun kata macam ni lah Ronald, kau kerja je dengan ayah, kerja dekat company kereta yang jadi sebagai seorang dealer. So ayah dia akan bayar gaji dia setiap minggu. Walaupun dia dah kerja dengan ayah dia, dah ada pekerjaan yang tetap, orang kata apa, dah berduit, tapi perangai dia tak pernah berubah tau. Perangai dia sama je. Kalau ada kategori pekerja yang terburuk dalam company tu, dialah tu, dialah yang paling juara, paling bermasalah. Pada masa tu dia dah ada dekat orang kata apa, level keselesaan lah. Kena buat kerja pun bapa kau kutip kau kerja dengan dia, tapi itulah dia tetap cari pasal dengan staff-staff yang kerja dekat situ. Dah lah suka gaduh, lepas tu kuat mabuk pula.
mak bapak mana lah tak pening kan. Duit gaji yang dia dapat tiap-tiap minggu daripada ayah dia gunakan untuk membeli barang-barang yang dia tagih tu, dan dia juga telah beli pistol. Sampailah satu hari tu Ronan ni gaduh teruk dengan ayah dia, and then Ronan ni capai senapan patah dan cuba serang ayah dia tau. Kawan-kawan Ronan kata yang Ronan ni memang suka mabuk, lepas tu dia akan cari gaduh dengan orang. Esok tu diorang akan berbaik semula macam tak ada apa-apa yang terjadi. Walaupun orang luar nampak keluarga Ronan ni adalah keluarga yang baik, beragama, lepas tu setiap hari Ahad pergi ke church apa semua tu kan, tapi itulah orang tak tahu cerita di sebalik keluarga ni. Orang memang nampak keluarga dia perfect, tapi itulah Ronald tu yang bermasalah dalam family tu. Beberapa hari sebelum Ronald bunuh seluruh family dia, sebenarnya Ronald ni dah bergaduh dengan bapak dia tau. Kali ni ayah dia memang mengamuk gila sebab ayah dia dah tak tahan dengan perangai Ronald. Pada Oktober tahun 1974, family dia telah minta Ronald ni untuk bank in duit sebanyak $20,000 ke dalam bank. Jadi bila Ronald dapat duit yang banyak macam tu kan, of course lah dia dah mula rambang mata tau. Lepas tu dia mulalah rasa tak puas hati, kenapa gaji yang dia dapat tu sikit. So dia pun plan untuk create rompakan palsu dan dia mencuri duit tadi. Tapi plan dia gagal sebabnya bila polis datang ke tempat dia, and then soal siasat Ronald ni lah. Yelah sebab dia yang bawa duit tu kan, jadi mestilah polis akan soal siasat dia dulu. Dah memang dicurikan, so dia memang tak nak bagi kerjasama langsung dengan pihak polis. Sebab apa? Sebab dia takut terkantoi. Lastly, ayah dia sendiri yang tanya dia, betul ke yang dia ni curi duit-duit tadi. Jadi Ronald ni nak pertahankan diri dia lah kan. Kalau dia mengaku nanti mestilah dia kena masuk dalam kan. So dia pun kata, saya tak ambil duit tu memang dirompak. Tapi ayah dia still desak dan tanya dia, betul ke kau ambil duit tu? Baik kau mengaku. Disebabkan Ronald ni dah mula stres sebab kena desak dengan ayah dia berkali-kali untuk mengaku, akhirnya dia mengugut ayah dia untuk bunuh. Kemudian pada awal pagi 13 November tahun yang sama, Ronald telah plan untuk habiskan keluarga dia guys. Dia bawa senapang, dia masuk ke dalam bilik mak ayah dia. Lepas tu dia tembak mak ayah dia sampai meninggal, and then dia pergi pula ke bilik-bilik adik dia. Diorang juga telah mengalami nasib yang sama macam mak ayah diorang. So adik-adik Ronald tadi bernama Dawn yang berusia 18 tahun, Allison 13, Mars 12 dan juga John 9. Lepas dia dah tembak diorang semua tu kan, dia pergi ke bilik air, dia mandi, dia cuci badan dia apa semua. Lepas tu senapang dengan baju yang dia pakai yang ada darah tu kan, dia masukkan ke dalam sarung bantal. Dia ikat-ikat sarung bantal tu. Lepas tu masa perjalanan dia nak pergi ke tempat kerja, dia buang barang-barang tadi ke dalam longkang. Masa dia sampai dekat tempat kerja ni kan, dia buat macam seolah-olah dia tak tahu apa-apa, semuanya berjalan macam biasa. Lepas tu dia call rumah dia berkali-kali. Of course lah mak ayah dia dah mati dah kan, siapa je nak angkat call. Dia macam kenapa tak angkat call ni, macam tu lah. Dia risau kenapa ayah dia tak masuk kerja hari tu. Tengah hari tu dia keluar lepak kejap dengan kawan-kawan dia, dan pada masa ni juga dia still lagi call rumah dia. Petang tu dia pergi jumpa saudara mara dia yang lain tu kan, dan dia beritahu yang family dia kena bunuh. Kiranya masa tu dia memang pura-pura tak tahu dan buat-buat terkejut yang family dia meninggal. Bila polis sampai dekat rumah dia, diorang pun tanyalah Ronald ni kan masa kejadian ni dia pergi mana, sebab keseluruhan family dia meninggal tapi dia seorang je yang hidup kan. Jadi Ronald kata, pada masa kejadian ni saya ada kat tempat kerja lah, tengah kerja. Tapi yang membuatkan pihak polis ni macam suspicious sikit lah, sebabnya semua family dia tak ada tanda-tanda pergelutan dengan suspek. Seolah-olah diorang ni macam dah kenal suspek dan tak sangka yang suspek ni akan buat macam tu dekat diorang. Kemudian Ronald pun ditahan sebabnya polis nak soal siasat dia. Masa siasatan tu kan memang taklah dia nak mengaku yang dia buat. Jadi dia pun create lah cerita palsu. Dia cakap dia percaya ada seorang pembunuh upahan yang bernama Louis Falini yang buat semua ni. Tapi polis tak terima sebabnya pada hari kejadian tu Louis tu tak ada dekat situ, dia berada di luar kawasan. Jadi tak mungkin lah kalau dia duduk jauh tiba-tiba family ni dia nak pergi bunuh kan. Esok tu barulah Ronald ni mengaku yang dia buat semua tadi, sebabnya dia dengar suara bisikan yang minta dia hapuskan keseluruhan keluarga dia. So cerita macam ni cepat je viral, tersebar dekat orang awam. Lepas tu orang ramai pun percaya yang sebenarnya Ronald ni kena kacau dengan setan. Ada setan yang merasuk dia pada masa tu, so dia macam tak waras. Tapi semasa pembicaraan dia dekat mahkamah, Ronald ni selalu putar belik cerita tau. Kejap jadi macam ni, tiba-tiba jadi macam tu pula. Dia memang putar belik. Ada satu cerita yang mana dia kata adik dia yang bernama Dawn tu lah punca segala-galanya yang terjadi. Dia kata adik dia tu lah yang bunuh family dia. Lepas tu bila dia tahu adik dia bunuh family dia, dia pun bunuh lah adik dia. Macam tu. Selepas pembicaraan apa semua, Ronald dijatuhkan hukuman penjara seumur hidup dan dia telah pun meninggal pada tahun 2021 pada usia 69 tahun. Okay guys, apa pendapat korang tentang kisah Ronald? Nina Shak kan, dia ni macam ada masalah mental tau, sebab daripada kecil lagi dia dah macam kena marah-marah dengan parents dia sebab tak capai apa yang diorang nak macam tu kan. Tapi entahlah, ke dia pura-pura gila, ke dia memang gila, entahlah. Jadi Nina nak tahu pendapat korang. Korang komen dekat bawah. And that's it for today. Dan Nina harap korang suka dengan video yang Nina kongsikan pada hari ni. Yang belum lagi subscribe channel Nina, korang kena subscribe di bawah sebagai tanda korang support channel Nina. Dan jangan lupa juga untuk follow Nina di Instagram. Kita akan jumpa lagi next video. Bye bye. Assalamualaikum.